Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan utama, kuasa melantik jawatan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri merupakan kuasa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rialtuddin Al-Mustafa Billah Shah. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Peng berkata, beliau tidak mempunyai komen susulan berita yang tular mengenai Speaker Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah menyerahkan surat peletakan jawatannya dan sedang bersiap sedia untuk menyandang jawatan yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang kini disandang Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Saya dah komen because this one is adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi saya asyik komen. Jadi prosedurnya macam ni, adakah Kerajaan Sarawak akan mencadangkan nama TYT? Saya kata saya siap komen tu publicly because kuasa mutlak adalah di bawah yang di-Pertuan Agong. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan majlis perasmian Eden Damai Wellness di Kuching pada Sabtu. Untuk rekod, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud secara rasmi dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang ketujuh bergantikan Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Barin pada 1 Mac 2014. Turut senada, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penyandang Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak akan diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Persidangan Raja-Raja. Jelasnya, tempoh perkhidmatan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang disandang Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bakal berakhir tidak lama lagi. Kalau tak silap saya, tempoh perkhidmatan beliau pun tidak lama lagi akan habis. Sama ada akan dilanjutkan ataupun tidak, ia terpulang kepada cadangan daripada negeri dan juga Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong dan Conference of Rulers yang akan menentukan semua ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis perasmian bilik pameran Kawasaki Kuching pada Sabtu. Tambahnya, penyandang satu-satunya jawatan itu perlu dipegang oleh seseorang yang berkemampuan. Bukan saya nak mengatakan tidak dapat, yang ada ini tidak mendapat menjalankan tugas. Everybody knows that age is catching up. It's not easy to perform duties anymore, berdiri pun susah dan sebagainya. All of us will be going through that phase. So I believe any position, however big or high that position is, there will always be a time to begin and there is always a time to end it. Laporan seterusnya, kerjasama dua hala antara Sarawak dan Korea Selatan terus diperkasa menerusi penganjuran Malam Gala Amal Malaysia-Korea bertempat di Damai Lagoon Santubong di Kuching pada Sabtu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Peng berkata, acara amal anjuran Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dengan kerjasama OCIM Sembilan Berhad tersebut tidak hanya sebagai acara sosial, malah menjadi platform untuk mengumpul dana amal. Menurut beliau, hasil kutipan dana bagi acara itu akan disalurkan kepada Yayasan Ilmu Sarawak, Persatuan bagi Kebajikan Kanak-Kanak Terencat Akal Sarawak Perkata dan Generasi Hijau yang baru dibentuk sebagai komitmen bersama dalam menyokong bidang pendidikan dan kebajikan di negeri ini. Congratulations to your event tonight. I would also like to take this opportunity to welcome all the guests from overseas to Sarawak, and I hope you have a good time in Kuching. For Sarawakian, we must work hard also. Well, we welcome OCIM and the other investors. We in the host country must upgrade our skill so that we can have together with our guests from overseas who are investing in Sarawak. And perhaps also learn the culture. That is where tonight is a convergence of culture between the Korean culture and Sarawak culture. At least we can see the food just now. Prepared in Korean style, but material from Sarawak. And then it tastes nice, Korean and Sarawak in the food.
Dia berkata demikian ketika berucap pada majlis tersebut sekaligus menyaksikan simbolik penyerahan dana kepada para penerima. Dana berjumlah RM300,000 masing-masing telah diserahkan kepada Yayasan Ilmu Sarawak dan Generasi Hijau, manakala sejumlah RM200,000 diserah kepada Perkata. Acara gemilang yang dihadiri kira-kira 500 tetamu dan para dermawan itu turut dimeriahkan dengan persembahan artis-artis jemputan seperti Jacqueline Victor, Kim Dan Hyun, Alun-Alun Band dari Kampung Budaya Sarawak, OCI Dreams Assembles dan kumpulan Nanta. Dalam perkembangan lain, seramai 369 penduduk telah dipindahkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS susulan banjir yang berlaku di Kampung Melayu Debak melibatkan Kampung Lalang, Kampung Bugis dan Kampung Babu sejak Jumaat. PPS Debak bertempat di Dewan Milenia Debak telah dibuka pada Jumaat seawal jam 1 pagi setelah pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM menerima laporan tentang kejadian banjir tersebut. Manakala PPS kedua di Dewan Perpaduan Debak dibuka di Dewan Perpaduan Debak pada petang Jumaat susulan pertambahan jumlah mangsa banjir. Semasa melakukan tinjauan di PPS Debak pada pagi Sabtu, Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Ahmad Douglas Ugak Embas, telah mengarahkan pihak Jabatan Kesihatan untuk membuat ujian saringan kesihatan kepada semua mangsa bagi memastikan kesihatan semua mereka dalam keadaan baik. Beliau yang juga ahli Dewan Undang Negeri Adun Bukit Saban turut mendengar taklimat ringkas daripada agensi-agensi selaku Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Betong dalam menangani bencana banjir yang berlaku. Sebagai tanda keprihatinan, Dato' Ahmad Douglas Ugah telah menyampaikan bakul makanan kepada mangsa yang telah disalurkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Betong melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Betong. Manakala sebahagian besar jalan ulu layar Betong mengalami kerosakan teruk ekoran kejadian tanah runtuh yang berlaku kira-kira jam 3 petang Sabtu. Lokasi kejadian adalah berhampiran dengan simpang masuk rumah panjang Nangga Muntok Layar Betong. Sejurus mendapat makluman insiden tersebut, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugak Embas bersama pihak Jabatan Kujaraya JKR Bahagian Betong telah bergegas ke lokasi kejadian untuk meninjau keadaan tanah runtuh tersebut. Sebagai tindakan awal, pihak JKR Bahagian Betong telah memasang garisan dan papan tanda amaran sambil mengingatkan orang ramai terdapat risiko runtuhan susulan yang dikuatiri mengakibatkan jalan tersebut terputus sepenuhnya. Tindakan seterusnya iaitu bagi kerja-kerja membaiki jalan tersebut turut dibincangkan dan di dalam perangkaan. Terdahulu, Dato' Ahmad Douglas Ugah dan rombongan baru sahaja selesai melakukan tinjauan kejadian tanah runtuh melibatkan tebingan Sungai Layar bertempat di bahagian belakang Asrama Pelajar SK St. John Nangga 3 Layar Betong. Tinjauan itu bertujuan untuk merangka tindakan di dalam mengatasi kejadian hakisan tanah yang menjadi punca tanah runtuh di lokasi tersebut. Kejadian tanah runtuh itu bagaimanapun tidak menjejaskan bangunan asrama pelajar tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS, termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan Malam Gala Amal Malaysia Korea yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Damai Lagoon Santubong di Kuching pada Sabtu. #Salur Informasi Rakyat, Salam KAS.